Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alright, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay. So hari ini ataupun kali ini kita bersiaran semula, cik. Wah. Alah, ini kita buat rakaman untuk YouTube live kita, siri kelas online percuma akaun SPM Checkpoint. Kali ini kita nak berbincang tentang sesuatu. Apakah sesuatu itu? Okey, jom kita tengok apa kita punya teaser di Telegram hari ini. Jom tengok teaser sikit. Alright, ada muka ada muka papa lah isu. Megah Holdings lagi. Alright. Siapa yang ikuti drama Melayu mungkin dah tahu lah ni. Oh okey, Megah Holdings. Okey, tahu Mustafa Kamal kan. Sajalah kita ambil kisah ini sebenarnya kita nak bagi idea apakah yang kita nak bincangkan untuk hari ini dalam subjek account ya. Okey, apa yang terlintas di fikiran? Kalau kita kata Megah Holdings. Terus terfikir, ini company besar je ke? Okey, company besar. Itu persepsinya kan, company besar. Tengoklah gaya Datuk tu diri kan. Pakai coat blazer. Tangan masuk pocik, muka serius serius tu muka dia. Okey, tapi baju bunga-bunga lah pula. Tak apalah, biarlah kan, dia Datuk apa. Alright, sekali dia dah nak pakai apa. Lepas tu latar belakang tu, wah, dia punya company ada bangunan tinggi lah. Lama. Jadi di fikiran mungkin, wah, bestnya, kayanya dia, macam tu kan. Wah, company dia gahnya, Megah pula tu nama dia, Megah Holdings ni saja je bagi satu contoh yang mungkin ada yang follow drama dan sebagainya. Memanglah bangunan besar kan, tak je office dia sewa satu tingkat je. Dah lah gurau tapi mungkin lah. Tak kisah, dia sebenarnya kalau company tak semestinya dia punya bangunan besar. Mungkin satu syarikat tu bangunan dia ataupun office dia, office dia mungkin setingkat je, 2 tingkat je, tapi dia make a profit, no hal, tak ada masalah. Dia berbeza-beza, dia ada keunikan masing-masing tersendiri dalam kelas yang tersendirilah. Tengoklah kadang dia tak ada bangunan tinggi, dia ada kilang besar pula. Tengok pada need ataupun dia punya keperluan untuk perniagaan dia. Okay? So tak semestinya company je tinggi besar dia punya office. Mungkin office dia dekat tepi kilang je. Okay? So kita tak nak lama-lama kat sini, saja je kita nak tunjuk. Okay, ini dia punya intro ataupun teaser untuk tajuk kali ini. Dan sebenarnya kita nak bincang tentang perakaunan syarikat. Right. Okay, jom. Okay, so tak mau lama-lama, kita tengok introduction dalam buku teks pun ada sebenarnya ni. Kalau kita nak buat company ataupun syarikat, kita mesti ada ni, apa ni nama dia? Senang kata macam sijil lah. Macam sijil, macam surat beranak. Surat beranak. Setiap anak yang lahir, dia kena ada surat beranak, betul tak? Tu menunjukkan dia selamat dilahirkan dan dia ada nama dia sendiri, special name, dan maklumat dia lah, dia duduk mana kan, bila dia lahir. Dari situlah kita tahu berapa umur dia kan, secara rasmi lah, umur secara rasmi. Kalau lah dia lahir pada tahun 2003, secara rasmi pada tahun ini berapa umur dia? Ambil SPM ke? Contohlah kan. Jadi kita pun untuk melayan
perniagaan ataupun syarikat, kita kena ada sijil lahir. Inilah sijil lahir dia. Ni sijil lahir spesifik untuk syarikat. Kan banyak jenis kan, bisnes banyak jenis. Ada yang milikan tunggal, ada perkongsian, syarikat dan sebagainya kan. Ini untuk syarikat lah. Contoh dia. So kalau kita kelahiran tu, kita daftar dekat Jabatan Pendaftaran Negara, betul? JPN. Buat IC tu, my card korang tu. Tapi kalau ni kita pergi SSM, ya. Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Tu lambang dia tu yang warna kuning biru tu. Carilah kat mana ada. Okay. Then step-step dia macam kita tunjuk ni lah. Yang tertulis di flowchart ni ataupun carta alir ni. Cari nama dulu. Kena mohon. Macam awak nak namakan adik awak yang baru. Nak letak nama apa? Pipi Zola. Nak letak nama apa? Mia Kuzaira. Macam-macam lah korang fikir kan. Nama untuk adik korang kan. Lepas tu pelik-pelik pula. Astaghfirullahaladzim. Giling kepala ni. Contoh lah. Tapi betul juga. Nama ni mesti unik. Especially untuk syarikat lah. Ataupun bisnes. Nama mesti unik. Tak boleh sama dengan orang lain. Dan ada beberapa syaratnya. Okay. So, senang kata dia mesti unik dan relevan dengan syarikat awak. Dan dia tak boleh sama dengan orang lain. Ya ke cikgu? Ya, betul. Okay, contohlah awak nak namakan syarikat awak Titian Jaya. Contohlah Titian Jaya. Sekali cek-cek kat SSM, dah ada lah orang pakai Titian Jaya Sendirian Berhad. Tak boleh. Awak nak perkataan titian tu juga. Carilah pulang nak cari. Titian berkat. Tengok-tengok titian berkat ada juga. Stres lah. Cari lagi. Titian tu nak juga. Mungkin titian cemerlang. Okey. Cari-cari. Tak ada orang pakai lagi. Awak boleh pakai titian cemerlang. Contoh lah. Faham? Okey. Itu benda unik yang dijaga oleh SSM. Okey, kenapa cikgu kena berbeza-beza? Kalau nama orang tak apa-apa. Seorang tu Ahmad Albab. Member lagi seorang dekat Perlis. Nama Ahmad Albab juga. Tak, lain. Ini Ahmad Albab bin Muhammad. Yang dekat Perlis Ahmad Albab bin Zaidi. Lain. Okay. Dan kalau bisnes dia lagi crucial, lagi critical sebab dia tak boleh sama kalau orang ni masih lagi boleh ditimbang tara. Kalau bisnes ni dia ada kaitan dengan banyak stakeholders. Stakeholder ni maknanya orang-orang yang berkaitan. Jadi dia kena jaga ataupun SSM sebagai agensi untuk penjagaan perniagaan ni, dia kena jaga daripada right from start lah. Dia tak boleh tengah-tengah baru nak tukar polisi dan sebagainya. Untuk pengetahuan anda, benda-benda ni semua ada dalam Akta Syarikat. Akta Syarikat, akta tu apa cikgu? Undang-undang. Undang-undang ataupun benda yang dah dijadikan guideline lah. Undang-undang ni guideline lah, do's and don'ts dan sebagainya. Untuk melancarkan urusan tak adalah orang ni kata A, orang tu kata B. Kita refer balik pada akta. Ada buku akta, buku tebal dia tu. Okay, next kita kena mohon kat SSM pergilah isi borang bagai kan. Online pun boleh sekarang. Lepas tu serah simpan permohonan dari syarikat, bayar fee pendaftaran semua kat SSM. Last sekali baru SSM kata okey lulus. Pop. Macam tu. Nah, kita bagi awak sijil. Macam awak pergi kursus ke latihan ke kan. Okey, bagus. Awak dah lulus, awak dah tera. Macam contoh jadi pengawas kan. Masa pelantikan tu kena pergi kursus ni lah, camping lah kan. Baru dapat sijil, baru boleh jadi pengawas. Ni tu terima notis pemerbadanan. So nampak ni,
Sijil ni dah dapat. Okey cikgu. Kalau tak ada sijil ni tak boleh bisnes ke? Haram lah macam tu. Haram, illegal. Underground gitu. Macam main suka-suka ke buat. Macam tu. Kalau dah ada sijil ni maksudnya halalan tayyibah. Maknanya awak dah legal. Apa kena mengena legal dengan illegal? Dia macam ni lah. Kot lah awak berniaga tadi Berniaga apa berniaga kedai makan. Awak buka restoran, lepas tu tak daftar. Tak pun warung ke, tak kisahlah. Tempat makan, lepas tu orang datang makan, customer datang makan, lepas tu dia keracunan makanan. Astaghfirullahaladzim. Kebetulan pula tu nak terjadi. Kita tak nak kan. Tapi terjadi pula. Tiba-tiba orang tu nak saman awak. Okey. Habis lah. Awak yang kena. Bukan syarikat yang kena. Macam tu. Kan awak belajar entiti berasingan. Contoh satulah. Lepas tu kalau awak tak berdaftar, lagilah double-double lah kena saman pula. Aduh, kacau jiwa. Okey. So kalau awak dah buat ataupun dah ada pemerbadanan ni, awak dikira legal. Maknanya syarikat awak tu adalah satu entiti. Awak disaman atas syarikat je. Bukan disaman atas individu. Tu kena jelas tu masa belajar entiti berasingan. Kan saya kata tadi dia macam sijil lahir. Jadi awak sedang melahirkan satu lagi entiti ataupun satu lagi item atau satu lagi unit. Tapi dalam bentuk perniagaan, bukan bentuk orang. Alright? Okay, so penting legal dengan illegal ni. Okay, next. Dah ada sijil lahir. Jom kita tengok ciri-ciri syarikat. Alamak. Tak lama-lama. Okay, ciri-ciri syarikat. Okay, yang kita bincang tadi lah. Entiti berasingan. Awak adalah awak. Contohlah nama awak Haikal. Okay, Haikal adalah satu orang. Tapi awak ada company awak. Haikal sorry. Kita pakai nama tadi Haikal adalah orang. Owner dia satu. Titian Cemerlang, Sendirian Berhad. Satu lagi. Maknanya ada dua benda. Haikal ada my cat. Surat beranak dia ada satu. Titian Cemerlang, Sendirian Berhad ada sijil lahir tadi tu, iaitu notis pemerbadanan. So dua entiti berasingan yang sah dari segi undang-undang, iaitu legal. Right? Okay, itu entiti berasingan namanya. Right. Next, hayat berterusan. Apa maksud hayat berterusan? Hayat berterusan ni kita anggap kalau kita buka bisnes ataupun specifically untuk syarikat, kita nak kalau boleh dia lama. Berpanjangan. Mungkin daripada awalnya Sendirian Berhad. Kalau dah lama, dah 20 tahun, anak cucu boleh pakai, boleh teruskan bisnes cikgu. Boleh, tak ada masalah. Dia transfer je lah. Share-share dia tu. Macam company megah holding tadi, papa nak anak-anak papa teruskan. Contoh lah kan. Biasa cerita-cerita, drama-drama. Family business kan. So why not So hayat ni berterusan. Ada company yang dah 100 tahun lebih, 200 tahun lebih. Jangan terkejut jangan terkejut. Ada bila saya cerita 100 tahun lebih ada yang terkejut. Serius lah cikgu? Serius lah. Ada. Rajin-rajin je nak baca. Tak apa. Okay. Contoh-contoh you boleh type dekat Google. 100 years company. Contohlah. More than 100 years. Ada dekat Malaysia ada, dekat overseas pun ada. So kat Malaysia dah ada dah. Sebab Malaysia kita pun kita dah ada dulu-dululah kita dah ada tanam-tanam getah apa semua kan. Sawit, semua ada company tu, ada syarikat. Jadi syarikat tu diteruskan sampai sekarang sebab ada je penanaman sawit, ladang-ladang sawit yang dulu-dulu tu kan. Masih diteruskan, bisnes ni makin berkembang. Ada. Check lah.
Ada ke cikgu bisnes yang lebih daripada 100 tahun? Ada. Cuba cek. Dia tak nak bincang lah sangat hari ni. Okay, next. Ada pemilikan dan pengurusan. Oh, ni kejap lagi saya bincang Okay, liability terhad. Ni semua pun suka nak hafal liability terhad. Tapi mungkin ada yang tak faham apa tu liability terhad. Alamak. Bila saya tanya balik apa tu liability terhad, entah aku hafal je. Kacau je. Okay, so kejap lagi kita bincang pasal liability terhad. Okay, kita rehat sekejap. Nanti kita sambung. Okay, saya cek pen saya. Okay, dah dapat pen dah. Okay, now. Liability terhad. Okay, liability terhad. Kenapa dengan liability terhad? Okay, liability terhad ni, dia memang kita faham dia adalah setakat apa yang modal yang kita bagi. Dalam kes syarikat, setakat share yang kita bagi. Okay. So, kalau you beli share dia RM10,000. Anything happen to the company, contohlah bankrupt ke kan. Ataupun company tak cukup duit, nak bayar apa semua, liability apa semua. Nak kena cari duit ni. Okay. Minta dekat pemegang share sajalah. So, minta kat pemegang share sebanyak RM10,000 saja. Okay, dia macam ni. Kalau dia RM10,000, limit RM10,000 lah. Kalau dia RM20,000, RM20,000 lah. You tak boleh minta lebih. Dan tak boleh pergi rumah dia. Kalau liability tidak terhad tu, maknanya boleh pergi rumah dia. Ambil sofa dia, ambil TV curve dia. Angkut lah. Okay, ambil kereta dia. Yes. Liability terhad ni setakat apa yang dia dah sanggup korbankan untuk investment pelaburan bisnes tersebut. Okay, itu maksud liability terhad. Okay, banyak lagi. Nanti kita ada sedikit perbincangan nantilah. Ada dalam perbincangan seterusnya. Right. So, kita nak tengok soalan ataupun ciri-ciri seterusnya. Pemilikan versus dengan pengurusan. Alright. Apa pula tu cikgu? Okay. Ada, semua ni ada dalam buku teks you all. Cuma mungkin perbincangannya tidak sepanjang lebar lah. Jadi saya pun ajaklah bincang sikit tapi dalam bentuk santai lah. Dengar-dengar je, tak apa. Okay. So sekarang ni, untuk pengetahuan anak-anak. Okay, anak-anak, okay, bayangkan anak-anak bayangkan dalam drama pun ada. Tak kisahlah drama Korea ke, Melayu ke apa ke kan. You pernah dengar tak? CEO. CEO Chief Executive Officer. Pernah cikgu? Pernah. Okay. Chief Executive Officer ni dia duduk kat mana? Duduk kat mana? Rumah dia. Dia duduk dekat office. Kursi empuk, bilik besar, cantik kan? Contoh lah kan. Okay lah. Dia kalau dekat ni hierarki ni, tu dia hierarki tau. Hierarki ni bentuk apa ni? Segitiga kan? Okay. Siapa belajar perniagaan mungkin dia tahulah. Oh, macam mana tengok. Ni pengurusan betul? Okay, pengurusan. Ini top management betul? Pengurusan atasan. Ni pengurusan pertengahan. Okay, ini pengurusan bawah. Okay, so CEO yang saya sebut tadi tu, CEO tu duduk kat mana? Duduk atas ni. Betul? Chief Executive Officer. Okay, dia duduk atas tu. Okay, next. Pernah dengar kalau tengok drama, you tengok-tengok dia kata pengarah. Ataupun director. Okay, director pula. Okay. Director ni pula, dia ada satu board dekat sini. Ni board, kita panggil dia board. Ni BOD, ni pengarah. Director. Okay, director.
Okay, director. Mungkin pernah dengar ahli lembaga pengarah. Bahasa Inggeris dia board of director. Bahasa Melajunya ahli lembaga pengarah. Yang mesyuarat, besar-besar, datuk-datuk. Anak datuk ni banyak share lah bagai kan. Macam-macam kan. Okay, so dia terletak di atas. Dia ada satu lagi badan. Ataupun lembaga ataupun satu komiti lah. Jawatan kuasa lah semua sebut senang. Okey. Okey cikgu faham. Okey. So ada lagi satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Di sebelah atas. Siapa pula tu kan? Siapa pula tu? Ini pemegang share. Ni orang yang bagi duit. Okey. Ini nama dia shareholder ataupun pemegang share. Ataupun istilah lain dia ahli. Tunggu dia. Kena faham So, kalau dia sebut pengarah. Dia kat sini. Director ni warna hijau. Kalau dia sebut ahli, itu pemegang share. Di atas sekali. Kalau dia sebut manager, pengurus, CEO, chief financial officer lah, tu dekat segitiga ni. Alright. Okay, untuk pengetahuan anak-anak, adik-adik, siapa yang bekerja? Siapa yang bekerja maknanya kena pergi office. Hari-hari pergi office, masuk pukul 8, balik pukul 5, masuk pukul 9, balik pukul 6 tu. Yang dalam segitiga ni. Segitiga. Nampak? Segitiga. Ni pergi office, balik office. Pergi office, balik office. Pergi kerja jam, balik kerja jam. Alright. Okay. Okay, yang warna hijau ni tak pergi office je tu. Yang warna hijau ni sesekali. Dia kena pergi meeting kat office. Kalau dia nak meeting kat office lah. Okay, yang atas ni lagi tak payah datang office. Tapi setahun sekali dia kena pergi meeting. Setahun sekali dia kena pergi meeting, nak tahu apa cerita. Jadi kalau dalam ciri-ciri yang kita merahkan ni, pemilikan ni adalah untuk ahli. Pemilik sebenar syarikat adalah pemegang share. Faham? Okey. Maknanya dia bagi duit, korang jalanlah. Operasi silakan teruskan. Kan, contohlah saya pemegang share. So saya bagi duit, saya duduk rumah je. Saya tak payah pergi office. Macam tu. Boleh je, boleh. Ataupun saya ada kerja saya ngajar kan. Lepas tu saya ngajar lah. Lepas tu saya ada duit banyak ni. Saya pun beli share. Saya main saham. Pernah dengar orang cakap main saham. So saya beli share. Bisnes orang tu jalan lah. Saya mengajar bisnes orang tu dia buat air budak-budak. Kan. Air manis, jelly ke apa ke kan. Saya bagi investment kat dia. Dia punya bisnes jalan lah. Okay. So boleh, tak ada masalah. Tapi saya ada share. Maknanya saya ada pemilikan sedikit di dalam company tersebut. So pengurusan ni yang bahagian bawah ni. Ni yang kebanyakan yang majoriti yang bawah ni lah. Segitiga ni. Piramid ni. Pengurusan. Dia banyak mengurus. Kata manager. Mengurus lah. Okay. Board of director ni cikgu. Ya, pengurusan jugalah tu. Pengurusan Kerana board of director ni think tanker lah. Dia banyak fikir. Banyak nak hala tuju company. Projek-projek apa yang relevan tak relevan. Tapi yang banyak menggerakkan lagi adalah top management lah. Dengan yang bawah ni. Ini polisi syarikat apa semua, director banyak. Okay? Boleh? Mungkin adik-adik dah baca, dah hafal dalam benda-benda ni. Tapi sebenarnya tak nampak apa benda sebenarnya. Apa yang berlaku. Kat mana dia orang ni? Okay? Harap membantu dan dapat idea. Oh macam tu. Jadi kalau orang tanya,
siapakah pemilik sebenar syarikat? Jangan jawab CEO. Jangan jawab. Cakaplah pemegang share sebenarnya. Jangan jawab pengarah. Okay, bukan pengarah. Alright. So, Jun. Tenang-tenang saja di situ. Okay, jalan Kita nak jalan gimana cikgu? Slide seterusnya. Alright. So, kat sini ada pelbagai. Saya tulis kat situ ada sendirian berhad ada, awam berhad pun ada. So, senang kata sebelah kiri awak sendirian berhad, sebelah kanan awak akan ada awam berhad. Dan bersepah-sepah kat situ, bersepah-sepah. Logo-logo company ataupun syarikat. Ada syarikat ni yang awam berhad, ada yang sendirian berhad. Dan kebetulan kita ada ikut bidang yang sama. Contohlah macam Pro2 ni betul? Pro2 ni buat kereta kan? Dia buat kereta cikgu, okey. Maksudnya automobil, betul? So dia ni dengan proton lah, betul? Dia buat kereta juga cikgu, betul? Proton pun buat kereta. Tapi antara Pro2 dengan proton, yang mana satu awam berhad, yang mana satu sendirian berhad. Korang pun Google lah ni. Google cari Pro2 apa. Tak cikgu, dua-dua kereta buat kereta besar lah apa. Mesti awam berhad. Betul juga kan? Okey, untuk anak-anak yang blur-blur lagi, sendirian berhad ni relatively dia lebih kecil daripada awam berhad. Awam berhad ni lebih besar, relatively lah. Itu dari sudut pandang sekali imbas. Kecil besar relatively. Comparison. Okey, so untuk pengetahuan, Pro2 ni sendirian berhad. Right? Okey. Nanti kita tengok. Jalan pula dia ya. Okey, jalan. Okey. Pro2 ni sendirian berhad. Okey, saya kena adjust dia macam ni ya. Saya kena adjust dia. Okey, tak ada masalah. Okay. So Pro2 saya kata dia ni sendirian berhad. So proton pula awam berhad. So, duduk sebelah-sebelah Alright. Next, kita ada Farm Fresh dengan Dutch Lady. Siapa yang sendirian berhad, siapa yang awam berhad awak rasa? Kan, dia dua-dua buat susu kan? Tidaknya susu Farm Fresh. Ini baru susu segar. Bos susu cakap kan? Ini barulah susu segar. Okay, so Farm Fresh sendirian berhad. Yes, Dutch Lady awam berhad. Nanti kita tengok usia-usia Okay, antara e-concept dengan Maidin, ni dia punya apa, sedang kata pasar raya pasar raya. Okay, so e-concept sendirian berhad, Maidin awam berhad. Okay. So tak percaya, kita tengok Google Okay, sekejap ni kita tukar Google, kita share dengan awak. Okay, so kita nak search ataupun nak check kan. Okay, kita check Farm Fresh. Kita pilih tajuk ataupun tema susu lah sebab tadi ada Farm Fresh dengan Dutch Lady kan. Sebelah kita search for Dutch Lady. Dutch Lady. Okay, jom kita tengok. Ni Farm Fresh ni kot. Ni tak masuk Facebook lah, kita masuk website dia Alright. So Dutch Lady awal-awal dah nampak dah Dutch Lady Milk Industries berhad. So confirm lah dia awam berhad. Betul juga kan? Okay, kita X kat sini Okay, kita X kat sini. Yang di depan tu tak ada. Dia tak ada cerita sendirian berhad ke apa awal-awal ni. Tak apa. Takkan nak tengok ni pula Okay, so beza dia so kalau Farm Fresh ni sendirian berhad, kalau Dutch Lady ni tadi berhad. Okay, kita tengok dia punya atas-atas ni. Home bla 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 our company. Dia ada our company. So kita tengok dekat our company ni. Okay, sorry. Let's say lah cikgu awak suruh bagi assignment
Bezakan awam berhad ke senang berhad, dia bagi banyak company, awak kena cari Okay, ni contoh ni. Our company, dia ada tulis macam-macam kat sini. Kalau dia ada tulis investor relation ni, investor relation biasanya kalau ada investor relation ni, biasanya dia tu awam berhad. Sebab dia tengok ni, ada financial information, ada highlights and announcement, changes in shareholding, annual report. Annual report ni penyata kewangan dia beritahu kepada orang awam, iaitu public. Public maksudnya orang awam. Kan? Okay, kalau sini pula, kalau sini dia tak ada. Dia tak ada. Our story saja. Our story pun dia cerita pasal farm fresh story lah. Bagaimana dia boleh bertapak di Malaysia dan sebagainya. Dia import semua. Dia bukan import susu, dia import lembu tu sendiri bawa datang kan. Lepas tu dia ternak di sini. Dia bagi makan yang sedap-sedap dekat rumput dekat lembu tu dan sebagainya. Macam-macam lah. So dia buat satu bisnes yang besar. Bukan setakat susu dia import, tapi dia bawa lembu tu sendiri. So peluang pekerjaan tu lebih besar. Tu tak apa lah, tu baca sendirilah cerita Farm Fresh. Tapi sebenarnya dia orang ni sendirian berhad. Tapi sebenarnya dia ada injection daripada company lebih besar, iaitu Awam Berhad Khazanah, tak silap saya. Tu boleh baca sendirilah. Jadi kalau you all tengok dekat website dia ni, dia tak cerita ataupun dia tak ada ni annual report. Annual report ni untuk Awam Berhad dia kena bagi tahu semua orang. Walaupun kita bukan pemegang share. Tapi kalau sendirian berhad, dia tak payah bagi tahu semua orang. Hanya bagi tahu SSM saja. Tu wajib kena bagi dekat SSM. Kalau tak nanti SSM saja mana? Hidup lagi ke tidak? Macam tu. Alright. Okay, tu ideanya lah. Dari situ boleh check. Lagi satu tempat boleh check dekat Bursa Malaysia. Nantilah kita tengok. Okay. Tak banyak masa, kita tengok lain kali lah Bursa Malaysia. Saya bukakan siap-siap. Mungkin nak tengok kejap lagi kan. Bursa Malaysia ni apa? Mana-mana syarikat awam berhad, dia mesti tersenarai dalam Bursa Malaysia. Dia tak boleh tak ada dalam Bursa Malaysia. Okey, contoh contoh pula. Sekejap saya tengok kan. Kejap mana lah? Saya pun lupa dah. Bolehlah masuk sini. Kita tengok apa ada kat situ. Sekejap. Company announcement, guide, tour, listing. IPO, listing criteria, market participation. Tak nak. Saya nak market. Equity prices. Sekejap. Kita masuk. Equities. Tak ada pula. Dia ada satu senarai. Ataupun orang kata syarikat yang tersenarai di bursa. Senarai Sekejap. Market participation, financial instrument, listing process, cost of listing. Belum pula kat mana je? Trade. Equities. Kita cuba tengok. Share. Listed company. Okay. Kita cuba tengok. List of company. Okay. Mungkin tengah kemas kini tapi tak apa. Contoh tadi kan. Kita tahu Dutch Lady tadi cikgu kata listed company. So ada tak dalam ni? So jom. Kita type Dutch Lady. Terus ada. DUTCH. Dutch Lady Milk Industries berhasil. Is listed there. Nampak? So kalau Farm Fresh dia tak akan ada lah. Ni akan pergi dekat website yang sama. So contohlah kita masuk. Nak juga check Farm Fresh. Nampak gayanya tak ada? Tak ada kan? Okay. Olim.
pun tak ada. Ladang holding tu tak ada. Minta maaf. Okay. So tak ada lah So antara benda yang untuk mencari bukti dia Awam Berhad ke Sdn Bhd, boleh pergi dekat website dia orang ataupun pergi kat Bursa Malaysia. Rajin pergilah SSM. Okay. So saja je untuk you all mungkin buat assignment ke apa ke. Saya pun tak tahulah. Okay. Mungkin ada kegunaannya satu masa nanti. So sekarang kita nak balik kepada slide kita. Mana slide kita ni? Okay. Dekat slide seterusnya, you all boleh tengok ada ciri-ciri. Ciri-ciri. Kalau ciri-ciri ni, you tengok ahli pengarah laporan keuangan. So sebelah kiri Sdn Bhd, sebelah kanan Awam Berhad. So sebelah kiri ni, you boleh tengok kalau Sdn Bhd, ahlinya 1 hingga 50 orang sahaja. 1 hingga 50 orang. Maknanya ahlinya, pemegang sharenya maksimum paling banyak pun 50 orang. Minimum 1 lah. Cikgu 1 pun boleh? Boleh. Awak buka bisnes, lepas tu awak semua pemegang share. Maknanya semua modal dari awak. Tak jemput orang lain pun letak modal. Boleh? Tak ada masalah. Okay. Sama juga dengan Awam Berhad. Awak buka bisnes, lepas tu awak daftarkan sebagai Awam Berhad. Awak je beli semua share. Awak kaya gila ni. Jadi tak nak jual kat orang lain. Sorang-sorang. Boleh? Tak ada masalah. Tapi kalau Awam Berhad, ironinya kita punya projek tu lebih mega je. Mega. Megah gitu kan. Megah Holdings. Jadi lebih banyak. Jadi tak tiada had. Okay, tengok pengarah pula. Ni pengarah ni tadi Board of Directors. Ingat tier ataupun level yang tengah-tengah tu, yang kotak tu. Board of Directors warna hijau tadi. Ahli tadi tu pemegang share, orang yang bagi duit. Pengarah ni think tank. Yang pecahkan kepala ataupun orang yang berpengalaman, expertise, specialist. Orang yang pakar-pakar. Biasanya menjadi pengarah ni. Okay. So minimum 1, minimum 2. Alright. Okay. Laporan keuangan. Macam saya sebut tadi, annual report. Kalau Awam Berhad, dia kena bagi tahu semua orang ataupun public. Dan dia kena masuk dekat AGM. AGM tu apa? Annual General Meeting. Mesyuarat Agung Tahunan. Yang you all baca kat buku teks tu ke buku rujukan ke kan. Tapi kalau Sdn Bhd, cukup sekadar pemegang share. Sahaja tahu. Dia tak payah hantar, dia tak payah buat meeting AGM tu. Tapi kedua-duanya Sdn Bhd dan Awam Berhad mesti hantar information laporan keuangan tu hantar pada SSM. Nak menunjukkan status company. Hidup lagi ke tidak? Macam tu. Right? Dapat idea? Okay, share ni pula. Dia biasanya you all seronok kan? Oh, share, best, saham. Okay. Dia jadi, kalau Sdn Bhd, dia terbuka kepada semua. Awam Berhad pun terbuka kepada semua. Terbuka maksudnya individu boleh beli, kan? Syarikat yang kecil boleh beli syarikat besar je, tak ada masalah. Syarikat besar beli syarikat besar pun boleh, tak ada masalah. Ataupun persatuan, awak ada kelab kan? Kelab motor EX5. Tak cikgu, kelab motor Y suku. Okay, kelab motor Y suku. Kumpul duit yuran tu banyak-banyak kan? Kumpul duit yuran, banyak lebih ni. Kita buat one pun tak habis duit lagi ni. Banyak gila duit kita. Daripada duit tu biar je macam tu nanti habis ataupun kena curi kan. Jadi awak pergi buat investment tu beli saham. Boleh, tak ada masalah. Okay, maknanya kelab dan persatuan boleh memegang share. Dengan syarat daftar betul-betul lah kelab Y suku awak tu. Barulah legal kita panggil. Okay. Okay, so itu cerita terbuka. Cikgu, Sdn Bhd sama dengan Awam Berhad terbuka? Ya, betul. Dia terbuka, dua-dua terbuka, tak kisah. Ya. Okay, next. Share untuk Sdn Bhd, kalau you nak tukar tangan, maknanya
boring lah pegang share ni. Nak bagi orang lain lah, saya nak beli share lain pula. Contohlah saya, mula-mula saya pegang ataupun beli saham Farm Fresh. Lepas tu tak nak lah main saham susu ni. Saya nak main saham ni pula sayur. Saya pun berminat nak invest, melabur dekat company sayur. Lepas tu boleh ke saya nak jual saya punya saham susu ni pada adik saya? Suka hati je. Tak boleh. Saya kena pergi meeting dulu. Saya kena minta persetujuan. Boleh tak saya nak jual saham saya ni pada adik saya? Macam tu. Kalau dia kata okey, baru saya boleh jual kat adik saya. Kalau tak okey, saya kena duduk je lah situ dekat Farm Fresh. Contohlah ya. Okey. Dan sindiran berhad dia tiada di Bursa Malaysia macam kita tengok tadi. Kalau Awam Berhad, yes, ada dekat Bursa Malaysia. Okey, yang tadi tu kalau pindah milik, kalau Awam Berhad, boleh. That's why ada Bursa Malaysia, ada jual beli, suka hati. Kalau hari ni saya rasa, tak nak lah saham Dax Lady ni, jual lah. Jual, suka hati, tak payah pergi meeting apa pun. In fact sekarang tekan-tekan phone je. Ataupun laptop sebab dia online semua. Jual beli saham. Ada dia punya apps. Okay, so itulah perbandingan ciri-ciri antara sindiran berhad dengan awam berhad. So yang you all kena hafal, baguslah untuk hafal ataupun faham dulu baru hafal. Biasakan diri untuk faham dulu baru hafal. Kalau you hafal je nanti satu hilang, semua hilang. Aduh, kesian. Alright, so kita tengok next. Apa ni? Okay, SSM dengan SC. Pernah tengok SC? Mungkin tak pernah tengok logo tu SSM tu pernah lah juga. Kod. Perasan tak perasan Okay, kita tengok SSM ni untuk buat apa tadi? Sijil lahir kan? Sijil lahir. Betul cikgu. Ada berapa step tadi? Start daripada step nombor 1 kan. Cari nama lah. Berbagai-bagai. Bayar fee lah. Baru dia bagi notis. Betul? Yeay. Dapat sijil lahir. Okay. Seterusnya kalau ni apa pula? Okay. Awak dah lahir. Lahir ni setakat untuk beroperasi sahaja sebenarnya. Maknanya run the business. Run business. Tapi untuk awak menjual saham, awak kena dapatkan kebenaran SC. Sijil jual saham. Senang kata kelulusan untuk jual saham. Nak jual saham. Kena ada step-step dia lah. Dia tak cerita lah, tak penting untuk you all. So ada step-step dia bla 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 bla. Sampai baru dia kata lulus. Adalah step-step dia you all tak payah tahu Yang you all tahu dalam silibus korang ni yang tadi tu nak dapatkan sijil lahir, bisnes ataupun syarikat. Okay, jual saham. Kalau tak ada kelulusan ni, tak boleh jual saham. Ni baru boleh jual. Boleh inform orang. Ataupun tawarkan pada orang. Tawar pada public. Right? Ni saya kena cerita. Kalau tak you macam hafal dry-dry je. Hafal kering-kering je. Okay. Bila you nak jual saham, boleh ke tiba-tiba you pergi dekat kedai dekat area rumah awak. You tunggu depan pasar raya Speedmart tu kan. Contohlah pakcik, makcik, saya syarikat ABC. Berhad. Tiba-tiba berhad. Saya jual saham. Pakcik nak beli. Pakcik tu macam tercengang. Kau kenapa nak? Macam tu. Lepas tu awak pun berusaha untuk menjual saham awak. Orang takkan beli sebab orang tak percaya. Okay. Kenapa nak kena percaya? Yelah orang nak bagi duit kot. Betul? Bila jual saham maknanya awak ambil duit orang dan memberi sesuatu jaminan ataupun dalam bentuk kertas lah, sijil.
Nah pakcik ni bukti pakcik beli saham kat syarikat saya. Nah saya bagi sijil. Sijil tu saham lah. Bukti awak beli saham. You faham? Okay. So orang takkan percaya awak berdiri depan Speedmart tu orang keluar masuk je. Tengok awak macam siapa budak ni? Betul tak betul? Jadi kalau kita nak menjual saham, kita kena dapatkan kelulusan Suruhanjaya Security. Suruhanjaya Security kata lulus. Barulah kita boleh jual. Awak dah dapat kelulusan kan? Awak pun pergi depan Speedmart tu. Bawa sijil daripada Suruhanjaya Security, tunjuk bukti dan tunjuk prospektus awak. Sekarang awak cerita. Pakcik, makcik, saya jual saham syarikat ABC Berhad. Ini prospektusnya dan ini kelulusan Suruhanjaya Security. Barulah orang percaya sikit. Oh, ada kelulusan. Berapa ringgit satu? Baru orang beli. Tapi itu bukan kaedah sebenarnya lah. Kita biasanya akan berurusan dengan Bursa Malaysia. Perdagangan pasaran saham berada di sana. Okay? Dia tak ada dekat depan Speedmart. Ataupun dekat pasar malam. Tak ada. Okay? Jadinya kat situ awak kena ada kelulusan. Itu yang saya nak highlight. Okay? So kalau SC nak jual saham kena pergi SC. Kalau nak jual barang saja pergi SSM, start buka bisnes. Tapi apa-apa pun kena start buka bisnes dulu baru boleh jual saham. Takkan tiba-tiba jual saham saja tak ada bisnes. Itu menipu namanya. Skim cepat kaya ke? Bisnes tak ada apa, tiba-tiba ambil duit orang. Marah ni marah. Taklah. Saya nak bagi korang alert, jangan tertipu. Itu saja. Okay? Dapat idea apa itu SSM dan apa itu Suruhanjaya Security. Okay, that's the idea. Once you get the idea, once you understand legal punya factor, kena faham legal ni sebab kita negara ada undang-undang. Okay, nampak ni. Suruhanjaya Security kata lulus, makanya awak ada sesuatu saham untuk dijual. Cikgu, saham tu apa? Okey, ada yang bela. Saham tu apa? Dia macam ni. Okey, saya lukis. Ini bisnes awak. Bisnes. Okay. Bisnes awak ada projek betul tak? Mesti ada projek nak buat kan? Buat jambatan gantung ke dari kampung A ke daerah B. Okey. Macam-macam lah projek lah. Contohlah projek. Okey lah. Buat jambatan tu lah. Jambatan gantung special sikit. Okay. So sekarang ni awak nak perlukan duit. Betul tak? So projek tersebut perlukan duit. Dana yang besar. Tapi awak tak cukup duit. Betul tak? Tapi projek ni memang dapat prospek besar. Bagus. Mendatangkan keuntungan yang banyak pada 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang dan seterusnya. Jadi awak pun cakap ke orang, weh orang ramai, siapa nak berlabur? Melaburkan diri. So mungkin orang, mungkin kelab, mungkin juga bisnes kecil. Ataupun bisnes lain. Yang lebih besar, mungkin tak ada masalah. So awak pun beritahu orang ramai, orang ramai, di warna merah ni beritahu. Orang ramai, aku ada saham nak jual. Jadi dia orang pun, oh ya ke? Berapa ringgit satu? RM1. Kalau beli RM1,000, RM1,000. Macam tu. Jadi mungkin ada seorang pakcik ni, Pak Majid. Pak Majid kata, saya beli RM1,000. Pak Majid pun bagilah duit dekat bisnes. So bagi duit RM1,000. Okay. Apa bisnes bagi pada Pak Majid? Bisnes mula-mula masa dia beli tu, bisnes akan bagi pada Pak Majid dalam bentuk sijil. Sebab perakuan beli saham. Tapi lepas setahun ke macam tu lah, bisnes akan bagi juga pada Pak Majid dividen jika ada untung. Tak wajib dividen ni jika ada untung.
Tu story dia. Sama lah kalau bisnes pun boleh, kelab pun boleh. Mana tahu ada kelab badminton berminat nak melabur. Boleh. Dia letaklah 5,000, duit dia banyak. Dia letak 5,000, dia beli saham. Sama juga, dia bagi duit 5,000. Betul? Dia bagi 5,000 duit. Ni duit. So bisnes bagi pada kelab sijil. Sijil kertas, macam kertas ni tu. Sekarang tak pakai kertas lah, sekarang komputer je semua, catatan. Dan seterusnya dividen. Okay? Alright. So faham kat situ, bagus. Kita nak sambung ni modal dibenarkan dan sebagainya. Alright, okay. So kita nak cerita modal sekarang ni. Okay. So sekarang ni, tadi kita ada cerita kalau nak daftar bisnes, daftar dekat SSM. Nak daftar saham, daftar dekat Suruhanjaya Security ataupun nama pendek dia SC. Okay. So lepas dia orang luluskan saja, you boleh jual saham you dah. Boleh beritahu orang ramai, orang-orang kampung, aku ada saham nak jual dan sebagainya. Okay. So bila kita mohon dekat SC, kita contohlah kita mohon kita orang nak jual 5 juta saham. Boleh tak SC? SC pun kata, kenapa nak jual 5 juta? Apa projek awak? Dia tanya kan. Lepas tu gini, bagi dokumen bagai semua. Dia kata, mungkin dia luluskan 5 juta, mungkin dia kurangkan. Dia depends lah pada macam mana kan. Secara ironinya begitulah lebih kurang. So adalah here and there. So contoh, awak boleh ataupun berjaya menjual ataupun dibenarkan menjual 3 juta unit. 3 juta unit saham ataupun share. Bila awak dibenarkan, maknanya kita boleh jual setakat 3 juta je lah. Tak boleh jual 4 juta, tak boleh jual 5 juta, 6 juta, tak boleh. Unit tau. So, satu unit tu depends lah pada harga pasaran. Tapi harga asal dia senang kata RM1. Harga pasaran ni boleh jadi RM1 juga. Ataupun mungkin boleh jadi higher than that or lesser than that. RM1. RM1 seunit lah, senang kata lah. Right? Awal-awal asal-asalnya begitu. RM1. Dia boleh naik, dia boleh turun. Depends pada kedudukan syarikat ataupun performance syarikat. So kalau syarikat awak performance bagus, harga dia lagi mahal lah. Macam tu. Nanti kita tengok benda tu So kita nak fahamkan ni dulu. Modal dibenarkan yang lulus, yang Suruhanjaya kata okey 3 juta. Sekarang awak nak terbitkan. Terbit ni maksudnya keluarkan. Maknanya bagi kat orang. Siapa nak 3 juta ni? So macam saya kata, saham ni macam sijil. Macam awak menyediakan beberapa sijil, standby, orang nak beli. Orang sebenarnya nak memberi kepercayaan. Membeli kepercayaan kepada awak. Awak nak jual kepercayaan ni. Sebab kenapa kepercayaan? Orang percaya yang duit yang dibagi kat awak tu, awak akan buat projek tu dengan baik. Kepercayaan lah kan? Alright, so 3 juta. Awak nak terbitkan mungkin tak semaksimum 3 juta. Mungkin awak nak terbitkan 500,000 saja. 500,000 unit. Pada contohlah hari ni 21 hari bulan. 22 lah kita ambil hari Isnin, 22 bulan Jun. So ini modal dibenarkan ni mungkin dah lulus. Hari tu lagi dah lulus 15 Jun. Lulus. Dah boleh lulus dah. Dah boleh jual dah 15 Jun. So 22 Jun baru awak jual 500,000. Cikgu kenapa tak jual 3 juta terus? Mungkin ada yang tanya macam tu kan. Contohlah kita buat projek ni berperingkat. Mula-mula awal-awal kita mungkin guna duit sikit je dulu. Nanti baru kita guna duit lagi banyak, bagi banyak. Jadi kita minta duit sedikit je dulu. Nanti kalau kita jual terus 3 juta,
Kita risau nanti duit tu entah mana, dah hilang ke, orang curi ke, ada fraud ke. Kita kena berwaspada. Kita jual saham ni nak mengumpulkan dana ataupun nak mengumpulkan wang lah, senang kata, untuk start our project. Okay. So that's why kita jual sikit-sikit. Nantilah. Contoh kalau 22 Jun kita jual 500,000, maka ada modal belum diterbitkan, betul tak? Contoh kat sini saya tulis modal belum diterbitkan. Ada baki lagi berapa? Jadilah 2,500,000 pada 22 Jun. Macam tu. Boleh tak kita jadi lain lagi? Boleh. Lain masa kita jual lagi 500,000. Ataupun jual terus 1,000,000. Lain masa tu bila je? Suka hati awak lah. Mungkin bulan 2 tahun depan. 2 Februari. So awak jual lagi 1,000,000, tinggallah 1,500,000. Iaitu 2 Februari. Modal belum diterbitkan pada waktu itu ialah 1.5 juta. Macam tu. Dan seterusnya. Okay. So modal diterbitkan yang dah keluar, modal belum diterbitkan maknanya awak ada lagi beberapa yang boleh standby untuk keluar. Bukan standby duit untuk keluar, standby duit untuk minta kat orang dan keluarkan sijil dalam bentuk saham tu. Alright. Okay. So setiap kali awak nak menjual, awak kena berikan tawaran. Dan tawaran itu memerlukan satu proses. Nampak yang kat mana coklat-coklat oranye kuning ni? Kejap lagi kita bincang. Okay. So bertenang ya. So setiap orang yang membeli, yang mengambil terbitan-terbitan saham ni perlu membayar lah. So kita panggil dia apa? Modal berbayar. Okay. Sekejap dia terkeluar pula. That's why kita rakam live ni tak jadi nak live sebab line tak berapa cantik. Okay, jadi inilah dia. Okay. So, perbincangan kita tadi, kita kata bila kita nak terbitkan, kita mesti buat satu proses, melalui satu proses, iaitu di sini. Tawaran, mohon, berjaya atau tidak. Okay. Pernah dengar perkataan tawaran? Mungkin mungkin pernah dengar tapi konteks ni berbeza. Contohlah tawaran nak masuk asrama penuh. Kan? Okay, contoh nak masuk MRSM, SBP. Kena tunggu tawaran dulu kan? Okay, so you kena isi borang. Isi borang. Mohon ni isi borang lah. So tawaran ni contohnya tadi berapa yang awak nak jual. Contoh kalau tadi 500,000 unit. So orang ramai, saya nak jual 500,000 unit saja ni. Mari beli saham saya. Macam tu. So orang pun nak. Dia orang nak tu, dia orang kena isi borang. Okay, akak-akak, abang-abang isi borang dulu ya. Nampak? Isi borang. So kena setiap kali isi borang kalau boleh hantar sekali dengan duit. Macam tu. Jadi akan melalui lagi satu proses berjaya atau tidak. Okay. Limit kita tadi, kita jual 500,000. Ada kadang-kadang kita jual 500,000. Orang pun apply, orang mohon dan bayar 500,000. Ni situasi satu. Ada juga orang reflection dia pada tawaran itu, dia macam krik-krik sikit. 200,000 sahaja yang memohon. Faham tak saya? Maksudnya macam okay, awak bawa buku, awak jual buku 500 unit. Awak bawa 500 unit tu semua sold out, licin. Semua orang beli buku pasal Korea. Macam tu lah. Artis-artis Korea. 500 unit licin. Maknanya 500 bawa ataupun jual, terbit 500 dibeli semua.
Tapi ada kes kedua yang warna merah tu tadi, awak bawa 500 unit buku Korea tadi tu. Artis-artis Korea, compilation of Korean artist, 500 unit. Tapi orang yang beli, orang datang beli laku 200 sahaja. Apa jadi cikgu dengan 300 tu? Kalau buku Korea tu awak bawa balik lah. Bawa balik, lain hari awak jual. Okay, kalau ni, kalau saham ni, dia ada tempoh dia lah. Awak ada 500,000 unit, nak jual satu tempoh lah. Contoh sampai hujung bulan Jun contohnya. Sekarang dah 20 hari bulan. Nanti hujung bulan Jun habis jual tak? Hujung bulan Jun, tengok-tengok 200,000 sahaja yang terjual. Yang warna merah ni. Maka ada pending lagi berapa? Pending lagi 300,000. Macam mana tu? 300,000 ni akan ada orang bayarkan. Ada penaja jamin namanya. Penjamin. Penaja jamin ni biasanya investment bank. Pernah dengar Maybank Investment, M Investment, yang nama bank, nama bank biasa tapi belakang dia ada perkataan investment. Itu biasanya penaja jamin. Dia ada collaboration dengan ataupun dia ada perbincangan dengan syarikat-syarikat ni lah. Tengoklah kalau syarikat awak nak pilih Maybank boleh, awak nak pilih CIMB boleh, M-Bank boleh, suka hati awak. Pilih bank masing-masing. Yang belakang ni ada investment lah biasa yang cover benda ni. Okay, maknanya tak laku kan cikgu saham kita? Lebih kurang lah. Kalau tak laku ada orang jamin. Maknanya bank akan jamin. Right? So, next. Cikgu, boleh tak kalau over orang nak lebih daripada yang kita bawa? Contoh macam buku tadi kan. Awak bawa 500 naskah buku kan. Bawa 500, yang beli memang terlebih. 500 tu dah licin, lepas tu ada lagi. Ada lagi dalam 50 orang. 50 orang tu nak lagi. Awak pun ambil lah nama dia kan. Awak pun ambil nama dia. Tapi awak kata minta maaf sangat. Kali ni tak boleh. Macam tu lah. Nanti cetakan kedua saya bagi tahu kat awak. Macam tu lah. Entah berapa bulan lagi dah cetakan kedua tu kan. Okay. So, dia terlebih. Dia memang terbitkan 500. Yang ni orang mohon sampai 550,000. Nampak ni ada terlebih kan? Ni terlebih ni, apa kita buat? Kita pulangkan 50,000. We return back lah. Pulangkan. So duit tu kita pulang lah. Macam orang yang beli buku tadi tu. Awak tak ambil duit dia kan? Awak cakap, minta maaf, lain kali saya beritahu. Ambil dulu duit tuan puan. Contohnya. Alright, so segi account dia kita nak bincang ni selepas ini. Alright, selepas ini tak adalah sangat. Lepas slide ni. Okay, saya tunjuk Okay, ni ada satu situasi. Okay, you all boleh nampak tawaran ni, okay, you all boleh nampak ada gambar buku tu. Kalau you all rajin membaca, you akan tahu, okay, buku ni nama dia prospektus. Prospektus. Jadi kita akan baca prospektus ni. Kat situ ada semua cerita. Apa latar belakang company, latar belakang projek, apa projek tu nak buat. Contohlah awak projek nak buat jambatan dari tempat A pergi tempat B, awak kata. Jambatan ni akan membawa untung yang banyak, ada tol bagai semua kan. Awak pun ceritalah apakah dia punya profit, keuntungannya bagaimana. Seronoklah orang pun baca, macam ni dia punya idea. Those ideas yang boleh 80% berjaya. Contohnya lah kan, 20% lagi ada risiko lah for sure. So orang pun tertarik dengan pembacaan tersebut. Boleh ni prospektus ni kadang tebal je tu. Tengoklah, depends lah. Kadang dia tebal tapi dia nipiskan, dia compactkan. Okay, so
orang pun apply. Tu nampak klik-klik saja. Sekarang klik-klik pun dia boleh. Lepas tu kalau berjaya, high five lah. Maknanya dia jadi ahli syarikat tersebut, iaitu pemegang share. Okay, kalau tak berjaya, harap maaf. Kita pulangkan duit dia kan. Kalau dia mohon tapi tak berjaya, kita pulangkan duit dia. Itu kita punya prinsip So, debit kredit dia apa? Share yang diterbitkan mesti ataupun perlu direkodkan sebegini. Debit permohonan share, kredit modal share. Okey, untuk pengetahuan anak-anak, permohonan share ni dia bersifat sementara. Sementara Dia tak kekal, dia takkan ada dekat dalam end of account lah ataupun end of year tu. Dia akan wujud untuk menunjukkan ada transaksi permohonan saja. Okey, wang diterima. Kan kita orang dah mohon kan, lepas tu mohon borang bawa duit. Inilah dia. Bawa duit, so debit bank sebab kita dapat duit. Inilah dia. Okay. Yang terlebih langgan tadi kita kata pulangkan duit kan. So kreditkan bank. Cikgu yang terkurang langgan, okey terkurang langgan kita pun terima duit juga. Satunya memang dari pemegang saham. Satu lagi kita terima daripada bank iaitu penaja jamin yang saya sebut tadi. Apa-apa bank yang belakang ni ada investment. Okay, harap jelas dekat situ. So kita nak buat sedikit latihan ataupun tengok simulation dia lah. Apa latihan yang hado yang cikgu bagi ni cikgu ni penting ke? Okay, dalam exam kadang dia tanyalah benda ni. Okay, putus lagi Siap. Tak apa, kita share screen balik. Alright, so kita tengok ni. Kat sini ada beberapa contoh yang kita bagi. Okay, tengok tadi dah faham kan flow dia. Sekarang kita nak baca. Pada 1 Jun, syarikat Tora telah menerbitkan 400,000 unit share biasa dengan harga RM1 unit. 1 Jun. Dia buka, dia terbitkan saham ni, dia bagi tempoh lah. Oh, orang ramai, marilah beli. Kalau nak beli sebelum 15 Jun, RM1 saja. Macam tu lah, lebih kurang lah lepas tu apa outcome dia? Apakah end story dia lah. Pada 15 Jun apa jadi? So kat sini kita bagi 3 keadaan. Okay, ada 3 keadaan. Keadaan A, B, C. So kita akan bincangkan A, B dan C ni lah. Keadaan pertama, kedua, ketiga. Tara. Boleh? Ready? Sekejap lagi kita buka Excel. Kat bawah ni memang nota lah. Kat bawah ni nota apa yang kena buat. Okay. So get ready. Sekejap lagi saya nak tunjuk Excel. So saya bukakan Excel dulu. Okay, so kalau kita tengok soalan yang pertama ataupun situasi pertama. Okay, situasi pertama dia cakap dia terbit 4 juta, 400,000. Okay, tapi adakah semua dibeli? Yes, semua dibeli, semua. Nampak semua. So bila nak cakap semua ni, maknanya dia laku semua lah, licin. Yes. So kita ikut, kita follow lah akaun permohonan share ini macam orang hantar borang. Betul tak? So pernah tengok tak rak lah rak kalau you tengok dekat pejabat-pejabat, dia ada macam rak macam ni, rak macam ni. Kan dia bertingkat lah, bertingkat. Kan? Lepas tu dia tulis in, out. Macam tu. Kan? Okay. So ataupun dia duduk sebelah-sebelah ke apa, tak kisahlah. Yang penting awak perasan ada label in, out. So ini akaun permohonan share kan? Ini in. Ini out. Okay, boleh? So ini sebelah yang masuk. So permohonan masuk. Jadi awak kena proses dulu baru awak keluarkan dia. Okay, dapat idea? So benda-benda yang masuk kita tulis kat sini. In. Mohon. Orang mohon. Borang permohonan masuk. Kan? Okay. So satu lagi permohonan tu untuk apa? Untuk modal. Tengoklah share apa? Share keutamaan ke? Share biasa ke? Sukati lah. Tengok soalan tu sukati dia lah kan.
So kalau sini dah debit, sini akan jadi credit side. Okay, kredit saya tulis saja sebab tak muat ruang tu. Kejap lagi kita type. Okay, so kita nak menaik ni ya kawan-kawan. So kita nak type kat sini lah. Bila dia jual tu? 1 Jun tu dia terbit tapi kita nak tutup sampai akaun habis. So 15 Jun. Jun 15. Lepas tu amount dia berapa ringgit? 400,000 se-unit. So 400,000 lah. Settle 400,000. So dekat sini kita gerakkan So sebelah kredit kan tadi saya kata. So Jun 15. Ni 400,000. Okay, satu debit, satu kredit. So sini kita crosskan lah nama dia. Akaun permohonan. Macam kita buat ledger. Akaun permohonan. Share. Okay. Ni kita crosskan nama dia. Modal share. Alhamdulillah. Settle sudah. Okay. Itu peringkat pertama. Ingat tak? Kan peringkat pertama. Lepas tu kita kena, lepas in, mana-mana yang in, kita kena proses dia. Betul tak? So kita pun beritahu lah orang tu berjaya ke tidak. Ingat tak yang segitiga tadi tu? Ataupun ni slide ni. You perasan tak? Slide yang sebelum ini. Ni tawaran mohon berjaya atau tidak. So kita kena inform orang tu berjaya ke tidak. Dalam kes ni in, lepas tu kita proses, kita kena beritahu. Out ni untuk beritahu berjaya atau tidak. So berjaya, kita kata berjaya, semua orang berjaya sebab memang cukup. Kita bawa 400,000, semua yang apply ngam-ngam 400,000. So kita pun happy lah, dia orang pun happy. So beritahu happy, semua dapat. So di situ kena catat. Okay. So nak catat apa? Bank. Alhamdulillah. So bila kata dah berjaya, kita kena make sure duit cukup. Okay. You all dah bayar semua ke? Dah bayar. So kita pun letaklah dekat mana? Dekat sini. Bank. Bayar. Duit masuk kan? Bayar. Mari kita tulis di sini. So Jun 15. So di sini 400,000. Sini 400,000. Sini Jun 15. Okay, anak-anak faham? Alright. So kalau kita tengok ni, okay, betul. Okay, so nak colourkan dia. Fikir nak colourkan dia pula. Okay, ni kita colourkan dia dengan yang mana? Ni sebab dia sama. Transaksi yang sama. Kalau warna apa kawan-kawan? Kuning lah. Ni pun kuning. Ini kawan dia yang sini. Alright, lah hilang pula. Okay, dengan ni. Yes. Yeah. Padu. So kita tahulah. Oh, itu transaksi yang tu, itu transaksi yang tu. Okay, dalam kes ni tak adalah transaksi lain sebab dia memang ngam-ngam. Okay. Contohlah, kalau tak semua yang dia diterbitkan laku, terkurang macam mana dia cikgu? Okay, kalau terkurang, contohlah 300,000 sahaja. Macam mana? Maknanya awak jual 4, orang yang beli 3 je. Ada 1 ni tak cukup ni. Alamak, macam mana duit kita ni? Tak ada orang nak beli ke? Alamak. So penaja jamin akan bayar. So macam mana? Kejap lagi kita tengok. Saya kebawahkan dulu Excel ni. Slide ni. Okay, so situasi kedua. Kalau tak cukup ataupun yang awak jual tu tak laku 100,000.
Right, nak buat macam mana cikgu? Okay, chill benda yang sama. Mula-mula fikir berapa orang yang apply. So dalam banyak-banyak ni 300,000 cikgu. Okay, so 300,000. 300,000 maknanya borang yang in adalah 300,000. Kan? Nanti out ni pun adakah semua lulus? Lulus juga, 300,000 juga. Okey, sementara tu ini akan tulis kat sini 300,000. Dia ada kaitan dengan apa? Modal. Sebab kita sedang bercakap tentang equity pemilik iaitu untuk syarikat iaitu share keutamaan ke, biasa ke. Dia duduk sebelah kredit lah, kredit side. Okey, ni debit side. So, moh lah kita tulis. Moh lah. Saya pun tulis kat sini, 15 Jun. Sini 300,000. Saya pun pergi sini Jun 15. 300,000. Alright, cantik. Okay, settle. Cikgu, macam mana dengan yang kurang tu? Sabar. Semua 300,000 ni kita pesan tadi semuanya lulus, betul? Berjaya. So, lulus. Kena kutip duit. Kutip duit, betul? Kutip duit. Lulus. So, kutip duit. Bila kutip duit, kena tulis dekat bank. Sini akan muncul satu, lulus. Kita kena inform. Keluarkan borang tu. Lulus kawan-kawan. Beritahu. So sini pun akan dapat duit. Kecing. Ni inform lulus. Kena beritahu kan lulus ke tidak. Macam nak masuk asrama tu. Lulus ke tidak ni masuk asrama ni. Oh lulus. Jomlah pergi asrama bestnya. Macam tu lah. Okay, so kita pun tulislah kat sini. Sekejap ni bukan workstation saya kan, jadi dia macam lain macam sikit lah. Okay, next. So kat sini alright. Okay, so kita crosskan nama masing-masing. Sebab ni kawannya dengan ni. Kuning Okay. Ni kawan dia dengan yang bawah tu. Kan? Ni. Okay. Ni kawan dia dengan ni. Okay, faham? Okay, faham kenapa saya kandangkan tu? Sekarang ni nak layan yang tak cukup. So saya clearkan semua. Kalau you all perasan, 300,000 ni maknanya ada orang membeli. Ada pemegang saham yang willing to buy, willing to pay, willing to buy. Memang duit pemegang share. Ataupun orang ramai, public. Awam. Macam mana ni tak cukup 100,000? Relax. Ada penaja jamin akan menjaminnya. Penaja jamin akan bagi duit. Dia akan duduk sini. Penaja jamin bagi duit. So maknanya kecing, duit bertambah. Sudah debit lah kan? Okay. So satu lagi akan jadi apa? Ya bagus. Kat sini lah. Kat sini akan muncul amount yang sama dengan yang bank nak top up. Top up lah senang sebut jom kita lihat sini. Berapa hari bulan bank top up? Ditanggung penaja jamin pada 28 Jun. So Jun 28. 28 je lah. 28. 100,000. Kat sini 28 juga kat bawah ni. 100,000. Yeah. Macam tu. Okay. Okay. So yang ni matching dia dengan ni. Kita pakailah warna lain. Warna biru lah.
Ha. Okay, so faham yang mana biru ni penaja jaminan. Itu bank yang akan top up duit kita kalau kita menjual tak cukup, orang tak beli. So crosskan nama sajalah ya anak-anak. So bank. Ni bank. Ini modal share. Right, awesome. This one is permohonan share. This one also permohonan share. Yes. This one should be permohonan. Siap. Ini kalau kes terkurang langgan. Bukan terlebih langgan terkurang langgan. Kalau terlebih cikgu macam mana pula? Okay. Kita lebih, kejap lagi kita tengok. Okay. Okay. So, ini kalau terlebih langgan si kisah terlebih langgan. So, kita sebenarnya nak jual 400,000 unit. So sepatutnya borang yang kita dapat hanya 400,000 saja. Kan? Okay, so borang yang ke 400,000 dah kita tutup. So in sepatutnya dekat sini 400,000 saja. 400. Berapa bulan? 15 Jun. Jun 15. Kata. So untuk apa kita dapat borang tu? Untuk modal share 400,000. Kat sini pun kita tulis Jun 15. Settle. Next. Apa kita buat? Kita tengok juga amount ataupun duit yang kita terima. Kita terima 450,000. Tadi tu kita tulis 400,000 sahaja sebab kita hanya boleh terima sampai 400. Tapi duit orang dah apply ni, kita pegang dulu. 450 pun tak apa, kita pegang dulu. Nanti kita akan pulang. So 450,000 kena debit. Debit dulu Jun 15. So Jun 15 kat sini pun ada 450,000. 450,000. So memang ada terlebih. 450,000. So macam mana ni? Kita kena pulang. So kita tulis ni dulu yang kuning hijau ni dulu. Okay, modal share. Sini permohonan. Sini bank. Sini permohonan. Boleh ya anak-anak? Lebih berat sikit lah ni Okay. Ironinya, borang kita boleh terima 400,000 saja. Keduanya, duit kita akan terima dulu 450. Kemudian baru kita pulangkan 50. So 50,000 tu sekarang kita nak pulang. Pulang kena keluar daripada bank. So saya warnakan warna merah. Okay, warna merah. So maknanya duit tu keluar. So siapa lagi yang kena merah? Permohonan. Pulang balik borang tu. Okay, so kita tengok sini. Kat sini akan ada 24 Jun. Jun 24. So di sini akan tulis 50,000. So sini pun 50,000. Cikgu, kenapa permohonan tu debit? Sebab ni merah nampak. Reject. Benda yang kita reject. Kita memang terima 450,000 borang. Tapi 400 saja lulus, 50,000 tu reject. Tidak lulus. Okay, dapat idea benda tu? So di sini permohonan. Maka siaplah kita punya transaksi. So nak baca debit apa? Okay, tengok ni. Debit permohonan, kredit modal share. Lagi debit bank, kredit permohonan. Dan last kali pulangkan duit, debit permohonan, kredit bank. Alright, okay, macam tu lah. Alright, bagus. Alhamdulillah, terang hati insyaAllah. Okay, kalau tak faham boleh tarik balik, fahamkan balik. Ataupun boleh roger kat kita orang lah. Kat komen ke, WhatsApp ke. Okay. Okay, next ada ke lain-lain? Tak ada rasanya. Nanti kita bincang lagi untuk perbincangan seterusnya. Wah, apa ni? Okay. Alright, so itu saja untuk kali ni saya rasa. So boleh revise balik pemahaman untuk ciri-ciri syarikat, bagaimana modal diterbitkan. Itu sahaja kita sentuh kali ini. Okay, so kalau siapa rajin,
Siapa rajin nak buat latihan lebih sikit, bolehlah pergi dekat Telegram channel kita, ada link, ataupun boleh WhatsApp ke nombor yang bawah ni 0105502285 untuk dapatkan link quiz-quiz topikal percuma. Pendek-pendek je soalan dia, nak check setiap topik terror ke tidak. Okay. So itu saja kali ini. Esok insya-Allah kita akan berkongsi tentang syarikat juga. Yang lebih teknikal dalam pengiraan sajalah. Kita tak ada buat akaun untuk syarikat untuk SPM, kita hanya buat pengiraan biasa je, betul-betul matematik je. Okay, so yang lebih popular untuk exam lah. Yang hari ni rasanya sikit-sikit saja popular tentang ciri-ciri dan sebagainya. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akaun SPM Checkpoint, kami komited membantu anda untuk cemerlang akaun SPM. InsyaAllah. Salam inspirasi, salam kejayaan buat semua. Okay, bye-bye.